Sudah. Baiklah. Hari ini dia rutin setiap minggu. Yang kelas tadabbur dengan talari ini memang jadual dia hari Selasa. Minggu depan pun hari Selasa pun ada. Tu tadi tu terlupa, update pun lambat dah. Dia pun kata tak ada kelas Mamia ni. Apa dia? Selasa setiap minggu lah. Kalau tidak tak habislah Quran kita. Okey, baik. Saat lagi kita semaklum untuk malam esok lah. Sebab kita esok dah kita akhir bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijrah. Baik. Tak apa, tapi tu boleh duduk. Saat lagi makcik-makcik mai baru kamu bangun cek suhu balik. Ni kat depan ada kosong lagi satu. Ni kat depan ni ada kosong lagi satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tak ada tanya sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajah nabiyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Allahumma razuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kelas kita kelas setiap minggu hari Selasa, jadual yang sama, kelas talaqi dan tadabbur surah Al-Baqarah. Minggu lepas kita dah baca ayat 34 sampai 37. Hari ini insya-Allah kita akan sambung ayat 38, 39, 40. Mungkin kita akan bawa 5 ayat lah sampai ayat, kita akan bawa sampai ayat 40. Kita bawa sampai ayat 43. Kita bawa sampai ayat 43 insya-Allah. Kemudian tadabbur nanti kita baru tadabbur ayat 34 surah Al-Baqarah. Jadi sekali lagi Ustazah akan cerita ayat 35, 36 dan 37, tapi tak panjang sangat, dia huraian dia tak panjang sangat. Kemudian baru Ustazah masuk tadabbur ayat 38. Hari itu kita hanya tadabbur, minggu lepas kita hanya tadabbur ayat 34 sahaja. Alhamdulillah. Baik, untuk isu, kalau isu, jadual isu tak ada. Untuk minggu ni hari Selasa, kita selalu hari Selasa. Mami hari apa lagi Mami? Hari Selasa, Jumaat. Bukan Jumaat. Selasa, Sabtu dengan Ahad. 3 hari. Jadual Ustazah kalau rutin Selasa malam Rabu malam ni, hari Sabtu petang kelas fiqh, hari Ahad malam Isnin yang tu kelas hafazan kan, kelas tajwid, hafazan dan juga penulisan ayat Al-Quran. Untuk yang kelas di Mahat Tahfiz Ustazah lah. Kalau semalam hari Isnin malam Selasa Ustazah ada di Politeknik Kulim, insya-Allah. Tapi mulai 1 Muharram esok, selepas maghrib pukul 8 sampai 8.30, setengah jam sahaja baca Al-Quran bersama dengan Ustazah. Jadi makna dia kalau anak-anak di sini akan baca Al-Quran dengan Ustazah lah pukul 8 sampai 8.30 sahaja. Kalau ibu-ibu nak mai boleh. Kita talaqi, saya nak buat setengah jam tu, kita tengok banyak berapa muka surat kita boleh dapat. Kemudian target 3 bulan kita khatam. Tak ada tadabbur, baca Al-Quran sahaja. Kalau tak mau hadir, live. Saya buat live ni. Jadi kalau siapa yang ada Facebook, boleh live dengan saya baca Al-Quran setiap hari setengah jam, daripada pukul 8 sampai 8.30 sahaja setiap hari. Jadi makna dia kalau hari macam hari Selasa ni ada talaqi, kelas akan bermula pukul 8. Sebab pukul 8 kita akan baca Al-Quran sampai 8.30, baru sambung kelas talaqi dengan tadabbur. InsyaAllah nak target Ustazah bermula 1 Muharram, kita akan cuba habiskan Al-Quran insya-Allah dalam tempoh 3 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal insya-Allah. Tapi kena ikut hari-hari lah. Walaupun kita uzur, kalau kita uzur, kita ikut saja live. Nanti bila kita suci, kita baca semula ayat yang kita tertinggal itu insya-Allah nak. Itu target untuk Muharram. Kalau ikut esok last lah untuk bacaan Al-Quran yang 3 bulan, yang 2 bulan tu yang kita baca bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan lah. Jadi kalau mana jemaah yang belum habis lagi, habiskan. Yang tu bacaan sendiri kan. Ustazah kata kita nak khatam bulan Zulhijjah ni, akhir bulan Zulhijjah. Tapi disebabkan Kulim tak boleh pergi lagi, kita tak boleh lagi buat majlis khatam Al-Quran beramai-ramai. Di sini boleh, tapi di Kulim tak boleh. InsyaAllah kita khatam sendiri. Siapa yang dah habis 30 juzuk, khatam dulu sendiri. InsyaAllah bila Ustazah boleh dah pergi mengajar di Kulim, Ustazah akan bagi tarikh, kita buat khatam Al-Quran perdana insyaAllah.
Tapi sementara lah ni masih duk sambung lagi PKP, terutama di kawasan Kulim lah. Jadi apa ni, kita teruskan bacaan Al-Quran kita. Target ustazah untuk 1442 Hijrah. Esok last dah 29 Zulhijjah 1441 Hijrah. Esok kita akan masuk esok pula hari Khamis kita akan masuk esok lah, malam selepas maghrib. Sebab bulan Hijrah ni lepas maghrib, dia bukan kira macam esok. Hari Khamis tu lepas maghrib sahaja bermulanya 1 Muharram. Jadi bermula malam esok insya-Allah kita niat dulu dalam hati kita, kita nak baca Al-Quran setiap hari. Kalau nak baca sendiri pun terpulang, cuma ustazah akan buat live pukul 8 sampai 8.30 sahaja. Jadi kalau siapa nak join ustazah sini, anak-anak memang kena ikut ustazah baca Al-Quran. Dan ibu-ibu boleh live ataupun nak main sini pun boleh. Tapi setengah jam je lah baca-baca Quran habis ya, balik ya. Oh abang tu tak cuma hari Selasa kita sambung kuliah talaqi kita insya-Allah. Baik nak, nanti ustazah akan update lah jadual untuk program esok. Kalau ikut esok tak ada kelas. Tak ada kelas, tapi disebabkan esok adalah 29 Zulhijjah, hari terakhir 1441 Hijrah. Maka esok anak-anak, kamu tak tahu kan boleh balik ke tak kan? Ustazah baru duduk tengah fikir lepas live ni, baru Ustazah nak tengok lain apa Ustazah nak tulis lagi dekat warai kamu. Baik, esok 6.30 Ustazah akan mula. 6.30 kita akan mula dengan bacaan Yasin, sebab kita nak tutup akhir tahun 1441 Hijrah. Ustazah akan buat live juga pukul 6.30. Kita akan mula dengan bacaan Yasin, kemudian 15 minit sebelum masuk maghrib. Makna dia esok ibu-ibu yang nak main solat maghrib di sini. Kita solat maghrib kat bawah ni lah, tak apa. Kemudian kita baca doa 15 minit lagi sebelum tenggelam matahari. Kita akan mula dengan baca Yasin. Habis kita baca doa akhir tahun, kita akan solat maghrib berjemaah. Masa solat maghrib, ustazah akan tutup live sekejap. Selesai solat maghrib pukul 8, ustazah akan buka balik live semula untuk bacaan doa awal tahun 1442 Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bertambahlah umur kita bulan Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian selesai kita baca doa saja. Kita baca doa, selesai baca doa, kita akan mula dengan surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah setengah jam saja. Tak kira lah berapa muka surat dapat, janji setengah jam. InsyaAllah dalam 8.30, 8.35, 8.40 tu kita selesai dah program kita esok. Sat saja. InsyaAllah kita akan cuba istiqamah setiap hari. Bila hari saya uzur tu, anak-anak tapi saya ramai, mereka kena baca no? Tak tahulah siapa yang nak kena ganti ustazah kat depan. Bukan apa kita nak baca Al-Quran, kita nak talaqi sama-sama. Kita ni sentiasa baca Al-Quran. Di rumah kita baca, tapi hak tu hak di rumah. Yang ni kita nak baca ni sama-sama kita baca Al-Quran, terutama waktu lepas maghrib. Kalaulah kita tak ada di rumah sekalipun, kita atas kereta boleh live tak kalau handphone? Boleh tak? Bubuh je depan muka ni live orang baca Quran. Bawa Quran di mana pun, dalam kereta pun bawa Quran, insya-Allah. Kita akan boleh baca Al-Quran. Kita kena orang kata apa? Kena disiplin diri kita. Disiplin diri kita, istiqamah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala azam kita, niat kita, kita nak untuk 1442 Hijrah sekurang-kurangnya 4 kali khatam Quran. Sebab apa ustazah kata 4 kali? Muharram, Safar, Rabiul Awal sekali. Rabiul Akhir, zaman di awal, zaman di akhir 2 kali. Rejab, Syaban 3 kali, bukan 4, 5 kali lah macam tu. Ramadan sebulan 1, 4, berapa dah? 4. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah berapa bulan? 3. Makna dia 5 kali lah. Makna dia bukan 4 kali. Kita niat. Sebab bila kita mula sesuatu,
azam baru kita insya-Allah kita doa minta ke Allah sungguh-sungguh, ya Allah tahun depan 1441 Hijrah insya-Allah kita cuba khatam Al-Quran 4 ataupun 5 kali insya-Allah. Cuma Ramadan tu kalau dapat sebulan Ramadan tu 1 kali khatam. Tahun ni Ustazah dah buat dah, alhamdulillah berjaya. Ramai juga jemaah Ustazah itu buat Zoom, khatam Zoom bulan Ramadan itu, alhamdulillah. Khatam sekali dengan kamu kan, anak-anak tahfiz sekali kan, yang khatam Zoom tu bulan Ramadan, alhamdulillah. Tahun depan kita azam lagi, insya-Allah kita akan istiqamah, kita akan boleh buat insya-Allah. Baik, kita akan masuk kelas kita. Tak masuk lagi, tak habis pula huraian hari ini. Baik, kita mulakan dengan umul kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selepas kita baca Fatihah ni, Ustazah nak share satu kira amalan Ustazah lah. Yang ni masa Ustazah mengaji pondok dulu Ustazah mengaji pondok Pozian lah, ni dah jadi SABK dah. Masa Ustazah mengaji kat pondok Pozian dulu, Allahyarham Tuan Guru Haji Fauzi ada lagi. Ustazah sempat mengaji kat Allahyarham Tuan Guru. Ustazah kena masuk yang dadi dulu, yang dadi tingkatan 1, tingkatan 2. Masa Ustazah tingkatan 2, Allahyarham meninggal masa Ustazah tingkatan 2. Akhir sekali sebelum Allahyarham meninggal, Allahyarham masuk kelas kami, masuk kelas Ustazah. Allahyarham terus masuk Tuan Guru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kajian kita. Dia masuk kelas tu pun sebab kelas saya waktu guru lain. Tapi bila Tuan Guru lalu, Tuan Guru rosak sekolah pondok saya lah. Jadi Tuan Guru lalu, tak ada guru dalam kelas, dia terus masuk. Masuk masa tu whiteboard hijau tu kan, bukan whiteboard papai hitam hijau pakai kapur tu. Tuan Guru masuk terus tulis doa ibu bapa. Selesai Allahyarham Tuan Guru Haji Fauzi ni tulis doa ibu bapa ni, kemudian tulis makna. Siap tulis doa dengan makna, kemudian Tuan Guru sebut, kami ikut. Bila kami ikut, apa Tuan Guru kata? Hafaz. Hafal doa ibu bapa ni. Tuan Guru tulis, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ibu bapa tu. Tapi kita dok bawa Allah maghfir lana tu untuk ramai. Tapi untuk seorang, untuk diri kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa yang Ustazah nak share di sini? Yang Ustazah nak share di sini, apa Allahyarham Tuan Guru cerita hari itu, tu ilmu las, ilmu terakhir yang apa Ustazah dapat dengan sahabat-sahabat Ustazah semua dapat. Dia kata baca doa Rabbighfirli ni dalam salat fardu kita, di antara waladdallin, sebelum nak sebut amin, elok habis waladdallin, Rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi bahasa Arab, Melayu tak boleh, Melayu batal sembahyang. Rabbighfirli, kalau nak baca dengan hati pun boleh, Rabbighfirli wa liwalidayya, panjang tu pun tak apa, Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Boleh ke tak boleh? Ustazah nak tanya, boleh ke tak boleh? Rukun solat sampai amin ke waladdallin saja? Rukun solat sampai mana? Sampai
sampai waladdallin. Tu rukun, tu surah Fatihah ayat yang ke-7. Amin tu sunat hai'ah. Kalau kita sebut dapat pahala sunat, tapi kita dah biasa sebut daripada kecil. Baca Fatihah biasa pun nak sebut juga amin. Betul tak? Dah jadi kebiasaan kita. Kita baca Fatihah ke di dalam ke di luar ke dalam solat ke, mesti nak sebut amin. Di antara waladdallin dengan amin, waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. InsyaAllah nak. Doa apa tu? Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Dosa siapa? Rabbi ighfirli, dosa siapa? Dosa kita dulu. Wali walidayya, dosa kedua ibu bapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 17 kali kita baca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang fardu kita. Berapa kali kita baca Rabbi ighfirli wali walidayya? Berapa kali? 17 kali. Itu tak kira baca doa selepas solat lagi. Selepas solat baca 5 kali. Dah 5 kali solat kan? 5 kali. Bayangkan 17 campur 5 dah 22 kali. Yang sunat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalkanlah. Ini ilmu Ustazah dapat masa Ustazah tingkatan 2 di pondok dulu. Alhamdulillah. Bila sebut Tuan Guru ni, teringatlah Tuan Guru, kita hadiahkanlah surah Al-Fatihah kepada Tuan Guru Allah yarham, Tuan Guru Ustazah, yang mana banyak ilmu yang mereka sampaikan kepada kami, anak-anak murid, tuan-tuan guru. Kita baca surah Fatihah, hadiahkan kepada mereka semua, kepada semua guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sentiasa cucuri rahmat kepada semua guru-guru kita, murabbi-murabbi kita yang telah ajak kita, didik kita selama ni. Allah tempatkan mereka di kalangan para di kalangan ahli para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca Asmaul Husna. Yang tu tak ditinggal lah. Asmaul Husna ni adalah wajib. Wajib bagi kita lah, bukan hukum dia, wajib. Wajib bagi diri kita, amalan kita setiap hari. Wahid ithnani thalatha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafid, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Ali, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim,
واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا راشد يا صبور يا يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي. Amin. Tadi ya waris ya Rashid. Kita tertiga ya Rashid. Baik, kita tak ada perangai sikit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, kami hadiahkan bacaan Asmaul Husna ini ya Allah kepada diri kami ya Allah, kepada anak-anak tahfiz kami ya Allah, agar ya Allah Engkau kuatkan ingatan kami ya Allah, Engkau kuatkanlah ingatan kami agar kami dapat membaca Al-Quran dengan lancar, Engkau kuatkan ingatan kami agar kami dapat menghafaz Al-Quran dengan baik, Engkau kuatkan ingatan kami, Engkau permudahkan ya Allah, Engkau luaskan kepahaman kami terhadap isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah kami mohon padamu ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, terutama anak-anak tahfiz ini ya Allah, beri kurniakanlah mereka kekuatan ya Allah, kesihatan yang baik ya Allah, kekuatan ingatan yang baik ya Allah, agar mereka dapat menghafaz Al-Quran dengan baik, dapat memahami Al-Quran dengan baik, dapat membaca Al-Quran dengan baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Baik, kita tengok Al-Quran, kita talaqi sikit. Surah Al-Baqarah ayat 38. Kita sambung yang minggu lepas. Sebenarnya kelas talaqi ni mula sebelum PKP lagi, tapi Ustazah tak buat live. Cuma di kebetulan dah sambung balik kelas talaqi, jadi Ustazah buat live, bolehlah sama-sama kita mengaji. Ustazah pun lama tak turun pergi mengajar di Kulim kan. Jadi siapa yang friend dengan Ustazah bolehlah ikut sekali. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda
wajibal gunnah, dengung sikit, tekan sikit. 2 ataupun 3 harakat. Fa imma yannakum, kum tu idgham mislain, mim mati bertemu dengan mim pun dengung juga, rapatkan mulut. Fa imma ya'tiyannakum minni, nun nanti saya aturkan abang, nun syaddah tu pun kena dengung, mim mati bertemu dengan mim idgham mislain pun kena ada dengung, kemudian nun syaddah lagi sekali pun kena ada dengung, wajibal gunnah, kemudian baru berhenti dekat huda. Jadi kalau kamu baca laju, kamu tak dengung dekat wajibal gunnah, nama pun wajibal gunnah, wajib dah dengung. Jadi kena dengung tak? Kena. Jadi biasakan diri kamu, mulut kamu, bila jumpa saja nun syaddah dengan mim syaddah, kena dengung 2 ataupun 3 harakat. Boleh? Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sekali lagi, fa imma fama, ikhfa nun mati bertemu dengan ta. Fama tabi'a hudaya fala khaw huruf lin. Fama tabi'a hudaya fala khawfun alaihim. Okey. Khaw lembut sikit huruf lin. Khaw mulut hujung lagi. Khaw. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ sebut خَوْفٌ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Sama-sama. ولا هم يحزنون. والذين كفروا ujung lidah nah, والذي ujung lidah nah berzal. والذين كفروا وكذبوا رذانا وكذبوا بآياتنا. Ulang. Biayatina. Di situ mad jaiz mufasil, tapi ketika kita waqaf dia jadi 2 harakat sahaja. Bila kita wasal dia jadi 4 ataupun 5 harakat. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Wa mak wajib nah. 4, 5 ataupun 6 harakat. Afdal 6. Ulaika ashabun
wajib al-gunnah nah. Asha. Ulang balik. Ulaika ashabun nar. Ra tebal. Ulang. Wajib al-gunnah. Ashabun bun. Wajib al-gunnah nun syaddah. Nar. Dia jadi ra tebal sebab ra dia mati sebelum dia ada baris, ada huruf alif. Sekali lagi kita ulang. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tak sampai dah. Ulang. Wa kadzabu ashabun, tekan sikit. Ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي Ya bani Baik, dia boleh ambil dekat alati, tapi ustazah nak ambil dekat uzkuru. Tengok ustazah nak ambil kat situ, ada sebab ustazah nak ambil di situ. Ustazah nak ambil dekat uzkuru, alif zal kaf ra waw tu. Sebab apa ustazah nak ambil di situ? Di situ ada alif hamzah wasal. Nampak tak? Nampak ada alif sok kecil tu? Okey, kita tengok huruf yang ketiga. Kira anak-anak. Alif zal kaf. Huruf yang ketiga baris apa? Dhamma. Yang ni kalau ikut bila kita sambung, kita wasal, alif tu tidak dibaca. Ingat, ketika wasal sambung bacaan, alif itu tidak dibaca. Tetapi bila ustazah berhenti, ustazah nak ambil semula ayat tu. Makna dia jadi ayat permulaan balik. Ayat ibtidaiyah balik. Ayat mula balik. Jadi bila kita nak mula dekat uzkuru tu, jadi alif tu kena letak baris dhammah. Tapi kalau tak mau ambil situ, siapa nafas panjang boleh terus je. Cuma ustazah nak tunjuk, kalaulah kita nak mula dengan alif hamzah wasal, kita akan baca uzkuru. Dia baca dengan uzkuru. Tapi kalau kita wasal, ya bani Israil uzkuru. Sebut dah alif? Sebut dah alif? Tak. Kita wasal, kita sambung. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita boleh berhenti kat situ. Tapi hari ni ustazah bila baca macam ni, dia nafas tak panjang sangat. Jadi ustazah akan ambil balik semula nah. Ulang balik nah. Sekali lagi. Allahu akbar kabiru. Himpu ustazah jatuh. Himpu. Kenapa tu? Dia tak letak macam ni kot di atas. Tak apa-apa balik. Minta maaf lah, himpu jatuh lah pula. Bagi ni lah, bagi dia. Macam tu. Macam tu dia tak kuat. DP mana tu? Okey. Okey dah. Baik, sini. Tak apa ke? Tak apa.
Jadi nampaknya siang ada korek kan nampak. Tu buanglah tu yang nyata itu nama. Macam tu. Okeylah kau. Baiklah kita sambung balik. Minta maaf no. Jatuh pula handphone. Dia kena melihat canggih sikit kan. Oh, tempat letak no. InsyaAllah lah. Baik, sambung balik. Ya Bani Israel Zkuru ni'mati allati. Ya Bani اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Lampu tak buka. Ni tak buka. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. Ulang sekali lagi nah. Nafas Ustazah pun tak ada. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ولا تكونوا أول كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Ujung lidah huruf fa. Wala huruf shin. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. kaf hamas ramas sebut tumul haq
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Baik, kita tengok tafsir dia. Baik, sebelum Ustazah nak masuk tafsir ayat yang ke-38, minggu lepas Ustazah hurai ayat yang 34 je, 35, 36 tu tak sempat. Jadi Ustazah akan ulang balik huraian ayat 35 dan 36. Tapi tak panjang sangat cerita dia, insya-Allah. Baik, kamu boleh tengok ayat muka ayat 36 dan ayat 35 dan ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat surah Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, wa qulna ya Adam, dan kami berfirman wahai Adam. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu Hawa dalam syurga. Wa qulna ya Adam uskun. Uskun makna dia tinggal. Wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa kat Nabi Adam? Makanlah. Makanlah sepuas-puasnya apa makanan yang ada di dalam syurga Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah nak abang kat kita, kata dalam syurga ni makanan dia lazat-lazat, sedap-sedap. Makanlah sepuas-puasnya. Dan janganlah kamu hampiri. Allah kata nak makan-makanlah banyak mana pun tak apa, sepuas-puasnya wahai Adam dan Hawa. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Dan Allah kata, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wahai Adam, janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Allah kata apa kepada Nabi Adam AS? Jika Nabi Adam dengan Hawa makan satu pohon ni, nama dia pohon, kita dah sebut pohon khuldi, tapi kalau kitab dia banyak istilah disebut. Jadi kita tak apa, yang kita faham kata Allah larang Nabi Adam AS dan Hawa makan pokok khuldi. Satu-satunya pokok yang Allah larang, Allah tak bagi Nabi Adam makan buah tersebut. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ayat 36. Allah kata apa? Setelah itu maka, ayat 36 Allah kata apa? Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua. Fa'azallahuma syaitanu anha. Allah kata apa?
maka akan menjadilah kamu setelah itu maka syaitan menggelincirkan fa'azallahuma, menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Allah kata apa? Syaitan ni dia hasud Hawa. Dia hasud Hawa dengan Nabi Adam supaya hampir kepada pokok tersebut, makan buah tersebut. Tu dia kerja syaitan iblis tu. Dia kata apa? Setelah itu maka syaitan tu iblis itulah. Nah, dia mengelincirkan mereka, dia goda dia apa? Pujuk. Bagi Nabi Adam AS dengan Hawa hampir kepada pokok yang Allah larang tu. Mereka berdua kemudian bila dah dia pujuk mereka makan buah khuldi tersebut dan menyebabkan Nabi Adam AS dengan Hawa terkeluarlah daripada nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Makna dia bila dah Nabi Adam AS dengan Hawa ni termakan hasutan syaitan iblis itu, maka dan kami berfirman, Allah berfirman lagi, turunlah kamu. Wa qulna ihbitu, Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa nanti mati. Maka Allah kata apa? Bila dah iblis berjaya menghasut Nabi Adam AS dan juga Hawa makan buah tersebut, buah yang Allah larang tu, maka Allah kata apa? Turunlah kamu. Siapa yang turun? Allah perintahkan Nabi Adam AS, Hawa dan juga iblis. Syaitan tu, tiga-tiga. Nabi Adam AS pun kena turun, Hawa pun kena turun daripada syurga. Turun ke mana? Turun ke muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Nabi Adam AS turun ke muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian iblis turun juga tak? Allah perintahkan iblis pun kena turun ke muka bumi. Iblis syaitan ni pun kena turun ke muka bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan Allah kata apa? Turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh. Allah kata sebahagian daripada kamu menjadi musuh. Nabi Adam AS dengan Hawa, isterinya Hawa, ibunda kita Hawa, dengan syaitan iblis. Yang jadi musuh kita siapa? Musuh manusia siapa? Syaitan iblis. Allah dah sebut dah, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi. Maka Nabi Adam AS, Hawa ada tempat tinggal di bumi. Iblis syaitan pun ada tempat tinggal di bumi. Ada tempat tinggal di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa mati. Allah, surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah turunkan Nabi Adam AS, Hawa ke muka bumi ni menjadi khalifah di muka bumi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Baik, kita tengok lagi. Dalam ayat tersebut, ayat 35, Allah menceritakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam AS waktu Nabi Adam duduk dalam syurga tu. Sesudah menyuruh malaikat sujud kepadanya, makna dia dihurai balik daripada ayat yang 34 ke 35 tu, bila Nabi Adam AS Allah dah tiup roh masuk ke dalam jiwa Nabi Adam AS, hiduplah Nabi Adam di dalam syurga Allah.
ketika Nabi Adam berjalan-jalan keseorangan. Ini cerita pasal wujudnya ibunda kita. Ketika Nabi Adam AS berjalan-jalan keseorangan, tiba-tiba Nabi Adam tertidur. Dan ketika bangun dari tidurnya, mendapati ada seorang wanita berhampiran dengan kepala Nabi Adam AS. Wanita itu dalam keadaan sedang duduk. Wanita itu adalah Hawa, sedang duduk di tepi kepala Nabi Adam AS. Wanita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Kita dah dengar dah Hawa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tulang rusuk. Sebelah kiri tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Kemudian wanita itu ditegur oleh Nabi Adam alaihi salam. Siapakah kamu? Nabi Adam tertidur. Bila jaga-jaga tengok ada wanita di sebelah kepala Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam tanya, siapakah kamu? Maka jawab Hawa, supaya kamu tidak kesepian dan tunduk kepadaku. Siapakah kamu? Nabi Adam tanya dia. Jawab Hawa, supaya kamu tidak kesepian dan tunduk kepadaku. Lalu para malaikat pergi menemui Adam untuk mengetahui setakat mana ilmu yang dimilikinya. Malaikat pun bertanya, siapakah namanya, wahai Adam? Malaikat pergi tengok, siapa perempuan tu yang berada di samping Nabi Adam AS. Kemudian malaikat bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, siapakah namanya? Malaikat pergi tanya, siapa nama? Jawab Nabi Adam AS, Hawa. Nabi Adam AS jawab nama wanita yang berada di sisi Nabi Adam AS nama apa? Hawa. Ditanya lagi, mengapa dinamakan Hawa? Malaikat tanya, wahai Adam, sebab apa bubuh nama Hawa? Jawab Nabi Adam AS, kerana ia dijadikan daripada benda hidup. Sebab apa Nabi Adam kata macam tu? Tulang rusuk hidup dah. Kita ada tulang tak? Ada tulang rusuk tak? Tulang rusuk ni hidup dah. Hidup dah. Kalau tak hidup mati. Jadi Nabi Adam AS kata, kerana Hawa ia dijadikan daripada benda hidup, daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Baik, kita sambung sikit lagi. Dalam ayat tersebut juga Allah menghuraikan, kemudian Allah wa qul nahbitu, dan Allah berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam, Hawa dan Iblis supaya turun ke bumi. Dengan telah tersuratnya di antara satu sama lain menjadi musuh antara Adam Hawa dan juga Iblis. Allah dah tersurat dah bahawa Iblis akan menjadi musuh manusia. Untuk tinggal selama mereka masih hidup hinggalah sampai ajal yang telah ditentukan dan yang telah ditetapkan kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah dah bagi tahu dah bahawa Iblis itu memanglah musuh, syaitan itu adalah musuh manusia. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis Nabi sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam. Ini nak cerita pasal Nabi Adam AS. Kamu catat sikit, siapakah Nabi Adam AS? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam seorang yang tinggi. Siapa sifat Nabi Adam alaihi salam? Nabi Adam alaihi salam seorang yang tinggi. Tinggi macam mana? Tinggi lebat rambutnya,
Rambut Nabi Adam lebat. Lembat rambutnya bagaikan pokok kurma yang tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, hadis Nabi ini hadis yang dibawa oleh Ubay bin Ka'ab ni. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Adam ni seorang yang tinggi, lebat rambutnya bagaikan pokok kurma yang tinggi. Tinggi Nabi Adam alaihissalam tu bagaikan pokok kurma yang tinggi. Maka ketika Nabi Adam makan dari pokok yang terlarang, makan pokok buah, pokok kuldi itu, terlepas semua aurat pakaiannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah larang, ni ada pengajaran dia nah. Bila Allah larang, Allah kata apa ni, wahai Nabi Adam, jangan kamu hampiri pokok tersebut, jangan kamu makan buah pokok tersebut. Apabila Nabi Adam alaihissalam makan buah pokok tersebut, maka mana dia tadi? Maka ketika Nabi Adam alaihissalam makan dari pokok yang terlarang, terlepas semua aurat pakaian Nabi. Semua pakaian Nabi Adam alaihissalam terlepas. Maksud terlepas tu faham tak apa dia? Maka terlepas daripada tubuh badan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berasa malu. Nabi Adam berasa malu dan berlari-lari di syurga. Nabi Adam rasa malu dan berlari-lari di syurga sehingga rambut Nabi Adam alaihissalam tersangkut pada pokok, dan ketika terpaksa terhenti. Bila rambut Nabi kan lebat, banyak, tersangkut di pokok sebab Nabi Adam tinggi. Rambut Nabi Adam tersangkut di pokok sehingga kan Nabi Adam terpaksa terhenti bila Nabi Adam lari. Kerana rambut dia tersangkut, jadi Nabi Adam terhenti lari Nabi Adam. Nabi Adam lari dalam syurga sebab malu, sebab tidak ada sehelai pakaian pun di tubuh badan Nabi Adam alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi Adam mendengar seruan Allah. Nabi Adam dengar firman Allah Ta'ala. Nabi Adam dengar firman Allah Ta'ala. Wahai Adam, Allah kata, apakah kamu akan lari daripadaku? Allah kata kat Nabi Adam. Sebab Nabi Adam malu. Bila Nabi Adam rasa malu, kemudian Nabi Adam pun larilah dalam syurga tu. Jadi Allah kata apa? Wahai Adam, apakah kamu akan lari daripadaku? Ketika Adam mendengar firman Allah Ta'ala, maka jawablah Nabi Adam, tidak. Nabi Adam kata, tidak ya Tuhanku. Nabi Adam kata, tidak ya Tuhanku. Bukan Nabi Adam lari daripada Allah, tetapi Nabi Adam kata, aku malu. Nabi Adam kata malu. Bayangkan Nabi Adam pun rasa malu. Kita bukan aurat malu tak? Bukan aurat malu tak? Oh, ni faham anak-anak ni malu. Oh, alhamdulillah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi hadis Nabi ni menceritakan kita macam mana orang kata rupa Nabi Adam alaihissalam, sifat Nabi Adam alaihissalam, seorang yang tinggi. Kadang-kadang kita perasan tak, kita tengok dalam TV kan, yang duk tunjuk kata makam Nabi Adam alaihissalam kan, panjang kan. Tapi kita tak tahu tinggi mana Nabi Adam alaihissalam. Saya pun tak tahu tinggi mana Nabi Adam. Tapi hadis Nabi mengatakan Nabi Adam ni tinggi, macam mana tadi? Tinggi bagaikan pokok kurma. Saya nak tanya, tinggi dah pokok kurma? Jangan tu tengok pokok kurma rendah-rendah tu. Kalau kita pergi Madinah, pergi ladang kurma kan, nak pergi ladang kurma, nak pergi beli buah kurma, kita boleh tengok ada kurma yang tinggi tu, buah tu ada atas pokok tinggi tu. Ada lah kurma yang rendah. Ustazah pun pernah petik, Ustazah pergi bulan Syakban, Ustazah pernah petik buah kurma di pokok, tapi tak masuk lagi pun. Habis satu pokok tu, bila dia tu Arab tu kata halal sungguh lah. Pakai tu petik, tapi makan tu dia berasa kelak-kelak sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita sebut pokok kurma teringat kat Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Kita sambung sekali lagi. Kemudian kita tengok pula ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah kata apa? Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun, penerima taubat, lagi maha pengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 37. Allah kata apa? Kalimah dalam ayat yang dijelaskan dalam surah, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 37 ni, Allah menceritakan, Allah kata, kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa ayat, beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Adam alaihissalam mengamalkan firman Allah Ta'ala sebut, kata-kata yang Allah bagi itu, apa kata-kata tu? Kata-kata yang Nabi Adam alaihissalam sebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan lalu Allah menerima taubat Nabi. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Doa apa? Surah tulis, surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Anak-anak, apa dia surah Al-A'raf ayat 23? Apa dah kan? Lupa ke? Surah Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu yang kita duk baca doa selepas sembahyang. Itulah kata-kata yang Allah ajar Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyebut doa tersebut, Rabbana zalamna anfusana. Mereka berdua merayu. Qala Rabbana zalamna, mereka berdua merayu. Siapa yang merayu? Nabi Adam dengan Hawa. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa kata kepada Allah, Allah ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Sebab apa? Hanya kesalahan memakan buah undi tersebut. Buah yang pokok yang Allah larang dalam syurga tu. Wa illam taghfir lana. Apa Nabi Adam kata? Ya Allah, kalau engkau tidak mengampunkan dosa kami, dosa Nabi Adam dengan Hawa, ya Allah, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampunkan dosa kami, itu Nabi Adam alaihissalam, wa tarhamna, dan kami engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami. Kalau Allah tak ampunkan dosa Nabi Adam dengan Hawa, Nabi Adam kata, kalau Allah tak bagi rahmat kepada kami, kepada Nabi Adam dengan Hawa, apa kata Nabi Adam? Lanakunanna minal khasirin. Nescaya menjadilah kami daripada orang-orang yang rugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah doa ni, surah Al-A'raf ayat 23 ni, dijadikan doa yang masyhur kita baca selepas salat sebagai doa ampun dosa. Dosa kita ni banyak, hari-hari ada dosa. Tak ada tangan lepas solat tu selitkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kita minta, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, ya Allah. Aku buat dosa, ya Allah. Banyak dosa yang aku buat, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kalau Allah tak ampun dosa kita, tak bagi rahmat pada kita, kita tergolong orang yang rugi. Bila orang rugi ni, Allah tak ampun dosa, Allah tak bagi rahmat, macam mana kita nak hidup dalam redha Allah? Kita tak ada rahmat, tak ada keberkatan, tak ada keredaan, macam mana kita nak hidup? Jadi setiap hari selepas solat, amalkanlah doa ni. Doa siapa? Doa Nabi Adam AS dengan Hawa. Baca, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Allah kata apa? Fataba alaihim, maka Allah ampunkan dosa Nabi Adam dengan Hawa. Nabi Adam AS dan Hawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aduh, hebatnya no? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadikanlah doa itu sebagai amalan kita, insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat para hamba-Nya. Bila kata ni, kita ni, Nabi Adam AS juga hamba Allah. Kita ni siapa? Kita ni juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat para hamba-Nya. Makna dia, bila kita ni manusia, kita ni hamba Allah, bila kita berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah ampun dah dosa kita? Allah ampun tak? Allah akan ampun dosa kita. Janji kita kena taubat. Taubat ni kita mohon ampun, kita kena menyesal di atas perkara yang kita lakukan. Dan kita berjanji kepada Allah, kita tidak akan mengulangi perkara tersebut lagi. Ikhlas daripada hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berfirman lagi dalam surah An-Nisa. Nah, ini kaitan daripada huraian ayat yang 37 tadi, surah Al-Baqarah tadi, ada kaitan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 110. Surah An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'mal su'an law yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, dan siapa yang melakukan kejahatan, Allah nak cerita kat kita ni, dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya diri dia. Apa maksud menganiaya diri? Apa makna menganiaya diri? Buat dosa. Kita, kalau kita buat dosa, kita menganiaya diri kita. Bukan orang yang aniaya kita. Siapa yang menganiaya diri kita? Kita sendiri. Sebab kita yang buat dosa. Jadi bila Allah berfirman, Allah kata, dan siapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makna dia sedang dia mohon ampun kepada Allah Taala, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yajidillaha ghafurar rahim. Apa Allah kata? Nescaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ghafura. Yajidillaha ghafura. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ghafurar rahim. Allah ni dahlah Maha Pengampun, lagi Maha
mengasihani. Allah sayang kat kita. Allah kasih kat kita. Apabila hamba dia buat dosa, bertaubat. Minta ampun kepada Allah. Allah ampun tak? Allah akan ampun hamba dia yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita ambil wudu kan, kita suka sebut bab tu. Bila kita ambil wudu, selepas ambil wudu, bacalah doa selepas wudu. Sebab di situ dia ada apa? Allahumma ja'alna minat tawwabin. Nah, kita baca, kita minta, ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang sentiasa tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bertaubat. Buat salah bertaubat. Buat salah mohon ampun pada Allah. Buat salah mohon ampun pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi janganlah dia buat salah selalu. Buat salah minta ampun, buat salah minta ampun. Nah, janganlah. Makna dia, dari sehari ke sehari kita cuba elakkan buat dosa, buat maksiat. Bukan kata buat salah minta ampun, buat salah minta ampun, buat salah minta ampun. Eloklah malam ni buat sunat taubat kan? Kan umur kan? Minta ampun kepada Allah. Esok buat pula. Tak apalah. Lusa minta ampun pula. Tak boleh lah macam tu. Bila kita tahu Allah ni maha penerima taubat, Allah ni maha bar, Allah ya bar, Allah maha baik, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Makna dia kita ni kalau boleh kita perbaiki diri kita. Jangan sekali-kali kita buat maksiat. Tapi kalau kita buat dosa tu yang orang kata apa, tak sengaja sebagainya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita terlalai, kita terleka sebagainya. Allah Maha penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasihani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, baru nak masuk ayat 38 yang kita baca tadi. Saya tengok jam pun. Dan lagi. Kita masuk ayat 38. Ni murah minggu lepas dulu ni. 38 tak masuk lagi ni. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa Allah kata? Kami berfirman lagi, Allah berfirman lagi, turunlah kamu semuanya. Allah kata apa? Qul nahbitu minha jami'a. Allah kata apa? Allah berfirman, turunlah kamu semua dari syurga ini. Allah suruh Nabi Adam AS, Hawa dan juga Iblis, syaitan tu turun. Turunlah kamu semua dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk daripada aku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Allah berfirman, Allah kata apa? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim. Allah kata apa? Ya'tiyannakum minni huda. Allah kata, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk, datang petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui siapa? Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak akan kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata apa? Dan mereka mana dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang-orang kafir, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang dibawa oleh rasul-rasul, ayat yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Jadi Allah cerita kat kita, Allah kata apa?
bila Allah turunkan Nabi Adam AS, Hawa dan Iblis ke muka bumi ni, kemudian Allah utuskan pula rasul-rasul dan kitab-kitab. Nabi Adam juga seorang nabi. Nabi Adam seorang nabi, Nabi Adam AS. Kemudian Allah turunkan rasul-rasul kepada kita. Rasul-rasul ulul azmi. Ulul azmi 5 orang tu, insya-Allah nanti kita belajar. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita, kitab yang wajib kita beriman. Kita percaya, kita kena yakin, kita kena percaya, kita kena beriman dengan berapa kitab yang kita kena beriman? Berapa kitab? 4 kitab. Makna dia kita kena percaya. Cuma kita hanya beramal, kita hanya ikut kitab Al-Quran. Tapi kita kena tahu Allah turunkan kepada kita. Kita kena percaya, masuk dalam rukun iman. Rukun iman yang ketiga iaitu beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab, percaya. Beriman tu makna dia kita percaya dengan kitab-kitab Allah. Allah turunkan 4 kitab kepada Nabi dan Rasul kita. Yang pertama kitab apa? Yang pertama kitab apa anak-anak? Kitab Taurat Nabi. Nyanyi sikit. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa AS, dan Allah turunkan Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena yakin, kena percaya, dan kita beramal dengan apa? Kita beramal dengan apa? Dengan Al-Quran, mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik nak, pukul 10 dah nak. Tak ada nak urai sampai habis dah. Tak apalah, insya-Allah kita berhenti dulu dekat sini. Kita akan sambung semula huraian ayat 38 39. Tak banyak, sikit je. Tapi kalau sambung sampai 10.30 lah sat lagi. Lah ni seminit lagi pukul 10 dah. Baik, kita berhenti kat sini dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah baca lebih sampai ayat 42, tetapi dah sebab kita nak juga tadabbur juga ayat yang kita baca minggu lepas. Sebab dia panjang, jadi nanti Ustazah cuba pendekkan sikit huraian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Esok Ustazah suka ingatkan, esok adalah hari Rabu 29 Zulhijjah, hari terakhir tahun 1441 Hijrah. Dan isu kita seeloknya lah kita bacalah doa akhir tahun. Doa akhir tahun kita tutup bulan Zulhijjah kita tahun 1441 Hijrah dengan doa. Sebab tu isu Ustazah nak buat baca Yasin dan doa. Kita baca je Yasin. Kita habis baca Yasin terus baca doa. Lepas tu kita solat maghrib. Selesai solat maghrib, kita terus baca doa awal tahun. Kemudian kita mulakan dengan membaca surah Al-Baqarah, ayat Al-Quran, insya-Allah. Kita cubalah, kita cuba buat istiqamah setakat mana kita mampu, insya-Allah. Yang mana kita mampu, kita larang kita buat. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak tutup pengajian kita pada malam ni, marilah sama-sama kita mengalunkan, kena alun. Tadi tak baca selawat bagi kuat ingatan. Mami kata apa dah, yang lain apa lagi? Yang lain hafaz lagi doa kuat ingatan. Saya lupa nak baca awal tadi. Selawat kuat ingatan, selawat mendapat syafaat Nabi. Allahumma salli Muhammad. Kemudian bawa selawat tafrijiyah. Kemudian kita bawa Allahumma arhamna, baru kita tutup dengan doa. Ustazah tu nak ajak satu lagi selawat. Yang ni setiap pagi masa Ustazah duduk pondok dulu, setiap pagi waktu subuh, sebelum subuh,
adalah seorang ni asrama Ustazah bawa surau. Jadi memang dengar kuatlah sebelum subuh tu dia akan baca selawat An-Nur. Selawat An-Nur, pandai tak selawat An-Nur? Allahumma salli wa sallim ala. Nanti kita terputus tit bagi seorang satu. Kalau baca selawat An-Nur tu rasa sayu, Allahu Akbar. Waktu subuh, waktu sebelum maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti anak-anak Ustazah ajar, kamu akan bawa sebelum solat fardu kamu kan, sebelum nak tunggu masuk waktu subuh kan, sebelum nak tunggu masuk waktu maghrib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seronok dia dengar sayu ya, selawat An-Nur. Selawat untuk orang kata apa? Nur, An-Nur. Selawat An-Nur ni asal An-Nur tu ada selawat Anwar. Anwar tu asal kalimah nur lah. Selawat Anwar. InsyaAllah nanti kita belajar sama-sama. Baik, untuk malam ni kita tutup dengan selawat untuk kuat ingatan. Selawat kuat ingatan ni selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Selawat untuk dapat syafaat Nabi tu nama dia selawat Al-Alil Qadri. Yang tu kelebihan dia banyak tu. Kita cerita dah itu kan. Tak pergi ke? Mami. Rakaman. Mami bawa handphone tak? Main nak rakam. Bawa dah main nak rakam. Mami tekan je. Mami tekan je. Ustazah bawa nanti mami balik hafal kan. Saya dah bagi dah nota kan. Tak apa. Baik, nak kita bawa dulu selawat. Siapa nak rakam-rakam lah ibu-ibu? Selawat kuat ingatan. Yang dalam FB pun boleh nah. Selawat kuat ingatan ni selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selawat untuk dapat syafaat Nabi. InsyaAllah nanti satu hari Ustazah akan cerita sebab apa Ustazah nak share sangat selawat Al-Alil Qadri itu. Kelebihan dia banyak sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan kelebihan dia salah satu kelebihan dia bila ruh kita nak keluar daripada tubuh badan kita. Maknanya kita nak matilah. Waktu sakaratul maut. Waktu kita dah baca doa kan, doa keluar ruh dia lah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Tu tadi tinggal itu lepas sembahyang. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allah permudahkan ketika kita mabuk mati. Dan kalau kita amal selawat Al-Alil Qadri ini, selawat yang kata untuk dapatkan syafaat Nabi ini, InsyaAllah waktu ruh kita nak keluarkan, waktu kita tengah nazak sakaratil mabuk mati itu, InsyaAllah kita doa banyak-banyak agar Allah, agar baginda Rasulullah SAW datang ziarah kita. Itu impian kita InsyaAllah. Itu antara kelebihan dia. Salah satu lagi, ruh kita tu dicabut. Kalau tarik benang tu, tepung tidak, selera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna dia tu, cabut ruh ni sakit dah. Baginda Rasulullah tu sakit, kita ni Allahu Akbar, hak dosa bertimbul ni. Tapi amalkanlah selawat Al-Alil Qadri insyaAllah. Baiklah, bawa sama-sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak boleh kan kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nuril Muzhibi lin-nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amin. Yang tu selawat untuk kuat ingatan kita. Ingatan kita kuat, mudah kita nafas dan sebagainya. Baik, selawat Al-Alil Qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadri
العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Yang tu selawat al-ali qadri, selawat kita nak syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, dan selawat ni juga kita nak dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, selawat tafrijiyah. Wahid isnani salasa. Allahumma salli salatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu wa ala alihi wa sahbihi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Baik, Allahumma arhamna waj'al lana imama wa nuran wa hudan minhum ma nusina wa 'allimna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Taqabbalallahu minkum. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nak tutup jam mana ni? Tekan finish dah. Baiklah, insya-Allah esok